Hello, hai, Assalamualaikum. Saya terfikirlah malam ni kan, di pertengah malam Allah bagi ilham lah untuk terfikir benda ni. Banyak persoalan yang orang yang baru menganut agama Islam ataupun yang dah lama menganut agama Islam yang cuba untuk faham berdasarkan fahaman mereka sendiri lah kan, yang tak nak ataupun yang tak nak belajar daripada secara umumnya lah kan, mesti dia nak fahamkan ikut kepala sendirilah. Tu maksudnya cakap sebabnya kalau nak cakap banyak aliran tu adalah banyak cara mereka memahami dan cara kefahaman. Jadi sebenarnya tak salah kalau kita belajar banyak kefahaman tu, tapi kalau kita fahamkan ikut sendiri-sendiri itu ada masalah. Sebab kalau kita assume diri sendiri daripada pemahaman diri sendiri, kita tak boleh nak compare mana ilmu orang dengan ilmu orang A dengan orang B macam tu lah kan. Kita hanya short sendirilah, macam tu lah ibarat dia kan. Sebab kita fahamkan ikut kepala kita sendiri. Jadi bila kita ada ilmu A dengan ilmu B dengan ilmu C, kita boleh compare lah yang mana betul, yang mana lebih dekat kan. Dia sentiasa akan berfikir lah kan. Contohnya ada A, B, C. Dia tak semestinya A. Mungkin ada A, lepas tu B, lepas tu C. Ada certain A betul, ada certain B betul, ada certain C betul. Tapi dia not absolute betul lah. Maksudnya lebih dekat dengan ataupun lebih tepat dengan benda yang sepatutnya Al-Quran dan Sunnah beritahu kan. Sebabnya Al-Quran dan Sunnah ni, Al-Quran dan hadis ni, dia beritahu yang zaman dulu ataupun secara general, ataupun ada certain benda yang sama-sama yang kita tak boleh nak direct translate lah kan. Macam tak boleh nak pinpoint. So kita perlukan tafsiran, perlukan ilmu sedikit lah untuk dekatkan maksud sesuatu atas sesuatu. Macam tu lah kan. Mungkin saya intro terlalu sama-sama ataupun terlalu tak terperinci. Tapi kalau ada yang faham, InsyaAllah Alhamdulillah lah. Paling kurang faham tak apalah, abaikanlah intro tu. Alright, so apa yang membuatkan saya nak sampaikan hari ni adalah saya terfikir bahawa kalaulah kita assume yang dakwaan setengah pihak yang pakai tudung tu tak wajib. Okay, kita ambil Islam, satu syariat dia menutup aurat, pakai tudung tak wajib. Pakai tudung tu optional. Okay, kita ambil macam tu lah. Alright, jadi bila optional ni kita boleh cakap tak pakai tudung tu tak apa. So kita generalize kan, kita neutralize kan bahawa tak boleh pakai tudung. Right. So dalam kata lain, bila kita dakwah orang lain, contohnya dalam Malaysia sendiri, kita dakwah orang Cina, dakwah orang India, dakwah orang yang kaum-kaum lain yang bukan agama Islam lah kan, kita dakwah, kita ajak. Kita beritahu dalam Islam ni tak ada pun pakai tudung, contohnya kan, contoh lah. Dan benda tu akan berkembang, Islam ni akan berkembang, dan secara wanitanya tak perlu pakai tudung. Jadi kita bayangkan Islam tu berkembang dan serata dunia terima bahawa tak perlu pakai tudung. Jadi satu zaman tu perempuan beragama Islam tak pakai tudung semuanya sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Kita buat assumption je lah kan. Dan orang Islam secara logiknya memang diorang tak ada syariat dia kan. Diorang tak ada syariat. Dan yang kita anggap zaman tu fashion pakaian pun modest kan. Macam sekarang lah, terdedah sendiri kita modest. Dan tak ada isu pakai topi ke pakai penutup kepala. Maksudnya kita letakkan assumption kita tu
semua orang pun, perempuan pun, orang yang bukan Islam pun tak tutup kepala lah. Maksudnya tak ada fashion pakai topi ke, tak ada fashion tutup macam tu. So dalam arti kata lain tak ada beza antara orang Islam dengan bukan Islam. Dua-dua tak tutup kepala macam tu kan. By all means fashion. Ataupun kalau nak cakap fashion tutup kepala macam topi tu, tak ada beza lah. Orang bukan Islam pun tak pakai topi, orang Islam pun pakai topi. So sama. Right. Kita deal lah kita punya statement of context tu. Right. So saya nak bawa anda semua kan, yang kita dah masuk dalam bayangan ataupun visualize ataupun imagine situasi tadi. So saya nak bawa semua kepada satu ayat yang menarik, iaitu surah Az-Zumar ayat 50, surah Al-Ahzab, maafkan saya, surah 59. Katanya ataupun translate-nya, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin. Maksudnya secara in general semua orang Islam lah, semua orang Islam perempuan. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Okey, kita ambil translate jilbab kat sini. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Alright, kat sini ada 3 point. First, menutupkan jilbabnya. Jadi kita assume yang jilbab tu hanyalah baju. Okay, sebabnya kita nak cope dengan imagination, nak cope dengan visualize tadi, yang jilbab ni tak bermaksud tutup kepala. Okay, maksudnya pakai baju tentulah kan, ataupun tutup aurat tanpa menutupkan kepala. Okay, kemudian yang demikian itu agar lebih mudah untuk dikenali. Itu second point. Yang ketiga adalah mereka tidak diganggu. Alright, kita ambil satu point je antara 2 dengan 3 ni. Kita ambil satu point, iaitu agar lebih mudah untuk dikenali. Alright, jadi apa cara kan yang kita imagine tadi, apa cara untuk kita mudah untuk dikenali? Maksudnya perempuan yang beriman tu, apa cara untuk mereka mudah dikenali? Ataupun kalau kita nak ambil konteks isteri-isteri orang mukmin, maksudnya isteri saja ke? Macam tu kan, isteri saja ke? Yang tak berkahwin tak payah tutup, macam tu kan. Kita nak jadi terlalu dungu kan, terlalu nak ambil word by word mean kan. Adakah isteri saja? Okay, jadi kita buat kesimpulan, bila dia isteri tu maksudnya zaman tu mudahnya kita sampaikan, kiranya by hierarchy Nabi sampaikan kepada isteri dia lah kan. Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat ataupun para lelaki, maksudnya dia sampaikan, para lelaki tu akan sampaikan kepada isteri-isteri. Sudah tentu dia orang ada isteri kan. Kalau tak ada isteri, maksudnya dia akan beritahu kepada perempuan lain lah dalam keluarga macam tu. Alright. So tu dah settle lah. So maksudnya kat sini macam mana kita nak mewujudkan maksud yang Allah sampaikan tadi? Macam mana kita nak mewujudkan maksud lebih mudah dikenali, sedangkan pada zaman yang kita nyatakan tadi, orang Islam dengan bukan Islam sama je, tak tutup kepala kan. Ataupun kita kena wujudkan jenis topi, ataupun kita kena wujudkan jenis pakaian, ataupun kita kena wujudkan apa kat sini. Sebabnya Islam, perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam sama. Kan menjadi satu persoalan zaman. Sebab apa? Setiap zaman macam mana kita nak sampaikan, zaman ni kena pakai macam ni, zaman ni kena pakai macam ni, zaman ni kena pakai macam ni. Maksudnya tak ada fix fashion. Maksudnya semua zaman kena sama fashion dia. Nak berarti kata lain lah kan. Ke Allah nak beritahu bahawa setiap zaman tu
fashionnya kena berubah-ubah. Fashionnya berubah. Kalau orang Islam pakai fashion macam ni, kita jangan sama. Perempuan ni jangan sama. Bila zaman lain meningkat, fashion jangan sama. By all means. Maksudnya kita, orang perempuan Islam ni vulnerable lah, kan? Kena update fashion dengan orang Islam. Okay, contohnya kita ambil perkembangan fashion lah, kan? Perkembangan fashion orang Islam. Ada satu video, ataupun kalau kita terbiasa tengok video yang perkembangan fashion barat lah, kan, kita namakan barat, daripada pakaian dia pakai macam coat tu. Kalau yang pernah tengok lah coat, lepas tu pakai dia tak pakai coat, dia pakai macam mana macam one suit, bukan one suit lah, one dress. Lepas tu daripada one dress tu dia makin singkat, makin kurang kain lah, kan, kita istilahkan dia. Maksudnya kalau zaman dulu tu orang pakai suit, kita kena pakai lebih daripada tu. Lepas tu bila dia kurang kain, kita kena lebihkan kain. Bila dia orang pakai sampai zaman sekarang, kan, contohnya kita ambil 2020-an ni, kurang kain, kita tak apa, kita lebih sikit kain. Macam tu ke? Itukah yang dimaksudkan dengan mudah dikenali? Nampak tak? So dia akan jadi satu one kind of orang panggil retorik jugalah, kan, retorik ataupun one kind of paradox, kan. Maksudnya kita kena sentiasa update, ataupun kita kena sentiasa lebih modest. Okay, saya jumpa kata dia, adakah kita sentiasa kena lebih modest, kan? Kalau ikutkan zaman dulu, kan ada internet, bukan semua orang boleh merantau, jadi kena ada orang Islam ni, kena ada orang yang berisik, kan? Macam tu. Dalam arti kata lain, setiap negara ada orang yang bukan Islam, kan? Bukan totally perfect lah. Setiap negara tu ada orang Islam, ada yang bukan Islam. Jadi bila setiap kali fashion tu, kita kena update fashion lebih modest. Macam tu tak, kan? Maksudnya dia ada guideline. Dalam arti kata lain, kita nak neutralisekan balik ayat Al-Quran ni, ataupun kita nak beriman dengan ayat Al-Quran ni, kan? Kita nak mewujudkan maksud ayat Al-Quran ni. Maksudnya, kalau kita ambil para orang ilmuwan dulu, kan, yang mengeluarkan guideline pakaian tu, maksudnya mereka ni sangat bijak lah, kan? Mereka faham ayat Al-Quran ni bahawa Allah nak perempuan tu ada guideline pakaian supaya dalam apa jua zaman pun, kalau kita follow guideline ni, kita follow code of dress, kan, perempuan tu akan lebih mudah dikenali, kan, dapat dibezakan. Jadi apa code of dress yang wisely, ataupun yang menepati maksud jilbab tadi, kan? So code of dress tu dinamakan jilbab, kan? Dia mewakili satu keseluruhan tubuh tu. Maksudnya dalam apa jua zaman pun, kita kan, perempuan tu harus mengikuti code of dress jilbab. Satu je saya bagi clue, Islam tu datang dan kekal dekat negara mana, ataupun tempat tanah tumpah ni di mana. Jadi sudah tentu code of dress tu zaman berzaman akan kekal di situ, kan? Saya bagi clue yang tu je. Belum pernah lagi sejarah mengatakan tempat Islam daripada pesuruh Nabi yang terakhir tu, belum lagi pernah tempat tu dijajah. Jadi sangat mustahil kita nak katakan kalau tempat tu dijajah. Logik lah kita cakap dia punya culture tu berubah, tapi sekarang tempat tu ataupun kedua-dua tempat tu, sebagai clue mudah, kan, belum pernah dijajah. Jadi cara mudah untuk kita lihat adalah code of dress tu, kan, dia punya minimum code of dress tu masih lagi kekal di situ. Dan sekarang bukan zaman dulu, sekarang zaman teknologi, zaman internet, kita boleh search
kan, benda tu tak ditapis kan. Maksudnya address internet tu tak ditapis untuk kita tengok konten negara tersebut. So kita masih boleh view, oh macam ni code of address mereka. Jadi saya tak langsung kita dapat gambaran, at least begini. Macam tu. Assalamualaikum. Mungkin ini agak panjang, saya dah cuba explain terbaik, tapi kalau ada yang mendengarkannya sehingga saat ini, harap ada yang dapat manfaatnya. Assalamualaikum.